Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, para peserta. Sekali lagi kita dapat berkongsi ilmu berkaitan memahami kandungan DSKP Bahasa Melayu tahun 6 KSSR Semakan. Pada kali ini, kita akan berkongsi berkaitan aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa yang merupakan kandungan terakhir dalam standard pembelajaran DSKP Bahasa Melayu tahun 6. Sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut berkaitan standard pembelajaran aspek seni bahasa, saya ingin memaklumkan bahawa aspek seni bahasa diwujudkan bertujuan untuk mengaplikasikan kemahiran bahasa dalam bentuk aktiviti yang menyeronokkan sewaktu PDP seni bahasa. Ini dapat dilihat pada setiap aspek standard pembelajaran seni bahasa yang berbentuk puisi, lakonan, nyanyian dan bercerita serta seni tulisan jawi. Dalam aspek seni bahasa, kita mempunyai 4 standard kandungan dan 8 standard kemahiran. Bilangan ini sama dengan standard kandungan tahun 4 dan 5. Begitu juga, standard kandungan dan standard pembelajaran ini sama di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam aspek seni bahasa, terdapat 3 objektif yang perlu dikuasai oleh murid, iaitu 1. Bercerita, melafaz dan melagukan seloka serta menyatakan pengajaran dalam seloka. 2. Menghasilkan puisi, cerita dan seni kata lagu berdasarkan bahan ransangan dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun serta mempersembahkan dengan gaya yang kreatif. 3. Mengenal tulisan jawi pada objek persekitaran yang terdapat dalam kehidupan harian. Dalam standard pembelajaran 4.1.1 dan 4.2.1, murid berupaya mempersembahkan cerita yang menarik serta mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Standard pembelajaran 4.2.1, murid dapat melafazkan dan melagukan seloka dengan nada yang sesuai di samping dapat menyatakan pengajaran. Seterusnya, dalam standard pembelajaran 4.2.2 dan standard pembelajaran 4.3.1, murid berupaya mempersembahkan puisi dengan penuh penghayatan dan mampu untuk menghasilkan puisi sendiri dengan bahasa yang indah dan santun untuk dipersembahkan. Hadirin yang dihormati, dalam standard pembelajaran 4.3.2 dan standard pembelajaran 4.3.3 pula, murid dapat menulis cerita dan mengubah suai seni kata lagu ciptaan mereka sendiri dengan bahasa yang indah serta santun dan dapat mempersembahnya dengan kreatif. Standard pembelajaran 4.4.1 mengenal tulisan jawi yang terdapat dalam sesuatu objek kehidupan harian seperti slogan, nama bangunan, pintu gerbang dan lain-lain. Standard pembelajaran 4.4.2 mempamerkan tulisan jawi yang terdapat dalam sesuatu objek kehidupan harian, iaitu slogan, nama bangunan, pintu gerbang dan lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 3 standard kandungan dan 11 standard pembelajaran dalam aspek tata bahasa dalam DSKP tahun 6 di sekolah jenis kebangsaan. Bilangan ini sama dengan sekolah kebangsaan.
Aspek tata bahasa boleh dilakukan secara berfokus atau secara penyerapan dalam kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Seperti kemahiran bahasa yang lain, aspek tata bahasa juga mempunyai objektifnya. Objektif aspek tata bahasa ialah murid dapat 1. Memahami dan menggunakan kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas, penjodoh bilangan, kata berimbuhan, kata majmuk dan kata ganda mengikut konteks. 2. Memahami dan membina pelbagai jenis ayat. 3. Memahami dan membina ayat tunggal, ayat majmuk, ayat aktif, ayat pasif, ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Mari kita mulakan dengan standard pembelajaran tata bahasa pula. Dalam standard pembelajaran 5.1.1 dan standard pembelajaran 5.1.2, murid tahun 6 akan berterusan mempelajari dan memahami penggunaan kata nama dan kata kerja mengikut konteks. Kata nama dan kata kerja ini telah dipelajari oleh murid dari tahap 1 lagi. Pembelajaran ini berterusan sehingga ke tahap 2 mengikut aras yang bersesuaian dengan tahap murid. Seterusnya, dalam standard pembelajaran 5.1.3 dan 5.1.4, pemahaman murid tahun 6 tentang penggunaan pelbagai kata adjektif dan kata tugas dalam pelbagai konteks akan diperkukuhkan. Dalam peringkat ini, murid sudah mempelajari semua 9 jenis kata adjektif mengikut konteks yang sesuai. Begitu juga dengan jenis-jenis kata tugas. Oleh itu, guru perlu mengukuhkan pemahaman murid dalam kata adjektif dan kata tugas agar lebih jelas dan mantap serta dapat menggunakannya dalam pelbagai konteks. Seterusnya, dalam standard pembelajaran 5.2.1 dan standard pembelajaran 5.2.2, murid diberi pemahaman tentang penggunaan pelbagai kata berimbuhan dan kata majmuk dalam pelbagai konteks turut diperkukuhkan. Dalam PDP bagi standard pembelajaran ini, keempat-empat kata berimbuhan tersebut iaitu imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan boleh diajarkan secara berdua, bertiga ataupun secara sekaligus kerana murid telah mempelajari kesemua empat-empat imbuhan ini sebelum ini. Begitu juga standard pembelajaran 5.2.2. Guru boleh mengajarkan kesemua kata majmuk sekaligus atau beberapa jenis secara berperingkat mengikut kesesuaian murid. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam standard pembelajaran 5.2.3 dan standard pembelajaran 5.3.1 pula, murid memantapkan lagi pemahaman tentang penggunaan pelbagai kata ganda dan kemahiran membina ayat tunggal, ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks turut diperkukuhkan. 4 jenis kata ganda iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan telah dipelajari oleh murid semasa tahap 1 lagi secara berperingkat. Dan di tahun 5, murid-murid telah mempunyai pengetahuan sedia ada tentang semua jenis kata ganda tersebut. Begitu juga dengan standard pembelajaran 5.3.1. Menerusi standard pembelajaran 5.3.2 dan standard pembelajaran 5.3.3 pula, pemahaman murid tahun 6 tentang membina pelbagai jenis ayat dan membina ayat aktif serta ayat pasif mengikut konteks juga diperkukuhkan. Dalam peringkat ini, murid seharusnya sudah mempelajari keempat-empat jenis ayat. Oleh itu, dalam PDP, guru boleh mengajarkan keempat-empat ayat sekaligus mengikut kesesuaian murid mereka. Begitu juga dengan pembelajaran ayat aktif dan pasif.
murid sudah mempunyai pengetahuan sedia ada berkaitan ayat aktif dan pasif. Marilah kita lihat standard pembelajaran terakhir ini pula. Standard pembelajaran 5.3.4 merupakan standard pembelajaran yang agak mencabar bagi murid tahun 6, iaitu membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Pembelajaran ayat susunan biasa dan songsang ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan asas kepada murid tahun 6 sebelum ke sekolah menengah nanti. Selesailah sudah 3 kemahiran bahasa dan 2 aspek yang perlu diketahui oleh guru-guru. Seterusnya, guru-guru bolehlah meneruskan kursus ini dengan PBD pula. Sekian, terima kasih.